Soalannya, bila PRU yang ke-15? Itu soalannya. Kenapa kita tiba-tiba mendesak nak ada PRU ni? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, puan-puan, tadi saya dipertontonkan dengan Awani lah, Awani. Dia interview, kalau tak Awani TV3, dia interview seorang pemarut kelapa, budak muda, saya tak tahulah dia dah mendaftar mengundi atau tidak. Tapi dia kata, kita tak boleh PRU ni sebab COVID. Yalah, dia parut kelapa, lepas itu disuruh interview, dia cakap begitulah. Kita perlu PRU kerana kerajaan ini ialah kerajaan yang mempunyai majoriti paling tipis dalam dunia. Profesor Madya. Paling tipis dalam dunia. Kerusi parlimen di Malaysia ni 222. Separuh daripada 222 itu 111. 2 bahagi 2, 111. Kalau nak jadi kerajaan di Malaysia ini 111 campur 1. Minima kalau nak jadi kerajaan di Malaysia ini 111 campur 1, baby. Dan kerajaan Malaysia ini ialah kerajaan 111 campur 1 aja. 1 aja. Perasan ke tidak? Saya rasa yang marut kelapa tadi tu dia tak perasan. Yang diinterview sebagai suara akar umbi marut kelapa tadi, saya tak tahulah. Sekolah, ya, mungkin harap sekolah tinggi lah. Tapi kalau sekolah tinggi, UIA, ya, PhD ni, saya rasa dia tentu boleh mengulas dengan lebih tepat. Jadi itu dia. Kerajaan yang tidak stabil ni pelabur lari, tuan-tuan. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Tu sih, tanya sikit lah. YBKJ dia cakap Ahmad Maslan ni pemikiran, saya dulu pemikiran lobak. Ahmad Maslan ni pemikiran goreng pisang. Semata-mata kerana Ahmad Maslan mengatakan bahawa ketika zaman PH, mereka-mereka yang mendapat dana daripada Datuk Seri Najib, dana politik, mereka tak tahu datangnya duit daripada mana. Tetapi mereka ni ada yang kena denda, ada yang kena dakwa, dan bila dah bertukar kerajaan, masih diteruskan pendakwaan. Sedangkan kes-kes yang melibatkan pimpinan Pakatan Harapan satu persatu digugurkan, dan sehingga hari ini kes yang melibatkan pimpinan PH 2.0 ni masih lagi tidak ada pendakwaan. Macam mana pandangan Datuk Seri? Saya ingat macam inilah. Sebenarnya isu yang nak dibangkitkan ialah selective prosecution. Itu isu sebenarnya. Jadi saya pun pernah bahas dalam Dewan Rakyat berkenaan dengan selective prosecution. Untuk berlaku adil pada Datuk Najib, dia sendiri bercakap iaitu bahawa dia bukan mahu campur tangan daripada pihak kerajaan. Dia mahu pastikan supaya jangan ada selective prosecution, jangan ada campur urusan daripada pihak kerajaan secara negatif terhadap dia. Jadi ini yang dia mahu. Tapi saya rasa yang Mak Malan tersebut pun macam inilah. I think it's about selective prosecution. Itu yang penting. Sebab apa? Sebab kita lihat dalam kerajaan Jemaah Menteri yang ada pada hari ini pun, kita pun tahu ramai juga yang ada kes. Ya, ramai juga yang ada kes. Tetapi mengapa tindakan tidak diambil? Jadi ini yang persoalan yang penting. Iaitu kalau janganlah
diperlihatkan, iaitu pemimpin UMNO sahaja yang jahat dan perlu dakwa. Tapi kalau pemimpin UMNO itu masuk ke Bersatu, Dia bersih. dia bersih. Ini sebenarnya yang apa yang nak sebut dia Mazlan. Tapi tak apalah, macam Harry dah, itu pandangan dia lah. Tapi kita harus berhujah dengan fakta, bukan berhujah dengan sindiran yang boleh menyakitkan hati, perasaan kawan-kawan. Tapi tak apalah, yang lebih tapi Ahmad Mazlan berjiwa besar. Dia sedar. Okay, let's move on. Dan saya setuju Ahmad Mazlan, dia move on. So, yang kita nak lawan ni ialah hati yang berpecah tu, bukan sesama. Satu lagi tu sih. Pilihan raya umum yang ke-14, kita bertanding di 122 kawasan parlimen. UMNO. So daripada 122 kawasan parlimen ni, kita menang lebih kurang 54. Kalau kita bekerjasama dengan PAS, daripada 122 ni, setidak-tidaknya 18 yang PAS dah menang, kita tak boleh kacau. Negeri Johor, kita perlu letak juga wakil PAS untuk menampakkan ada kerjasama. Melaka dan sebagainya lah, Perak kan. Maknanya at least 30, 26 tentu kena bagi kat PAS. Kalau bagi 30, kita ada lagi 92. Tapi kalau kita kerjasama dengan Bersatu ada 55 kursi dia bertanding dengan lepas. Dalam keadaan dia parti cabuk je. Sekarang dia parti Perdana Menteri. Mampu tak UMNO untuk memastikan bahawa dia hanya bertanding jumlah kursi yang kecil? Kalaulah katalah UMNO tak mampu nak halang Bersatu ni, Bersatu dapat katalah 40 kursi, maka jumlah kursi yang UMNO hanya bertanding cuma 52. Dalam erti kata lain, 2018 ketika UMNO diserang, difitnah dengan pelbagai bentuk fitnah, worst case scenario pun kita masih lagi menang 54. Tapi kali ni dalam keadaan nama kita dah bersih, orang dah tahu Pakatan Harapan penipu, sombong amat, kita hanya bertanding 52 kursi. Belum bertanding, kita dah, prestasi kita dah menurun daripada 2018. Apa pandangan Datuk Seri? Pandangan tak boleh lah. No, tidak ada ruang perundingan kalau sekiranya UMNO bertanding kurang daripada kursi yang kita mahukan dalam perundingan. Disebut oleh berapa jumlah Datuk Seri? 95, 96. Itu yang Tok Mat. Tok Mat adalah kursi kita punya Jawatankuasa Mufakat Nasional yang berunding tentang kursi. Jadi kita pegang apa dia cakap lah. Nothing less than 96. No go. Dalam arti kata lain, kita hanya agih kursi antara UMNO dengan PAS. Ya, tak ada PPBN. Tak ada. Yang tu yang kita haraplah ya, firm sampai habis. Memang firm. Yang tu yang saya rasa yang... So kalau firm sampai habis ni, maknanya Johor, Badan Perhubungan UMNO dah memutuskan nak bagi laluan kepada Tan Sri Muhyiddin di Paguh? Itu juga terpulanglah kepada Perhubungan Negeri dan juga terpulanglah kepada UMNO bahagian Paguh untuk mengambil apa-apa tindakan yang mereka mahu. Kita Parti Demokratik, kita tak ada halang. Dan kita pun telah mengatakan iaitu bahawa calon-calon mestilah dirundingkan dengan bahagian. Itu jelas. Betul, saya pun 2 kali sebut mesti runding. Okay? Okey. Yes, Awani. Banyaklah soalan tadi. Nampak tak? Tapi tu nak fikir satu benda lah. Sebab tiada kerjasama di antara Bersatu dan juga UMNO dalam PRU 15. Jadi kalau kursi macam Datuk Luman cakap tadi, kursi presidennya kemungkinan tak dibagi ataupun kemungkinan bagi itu terpulang kepada Badan Perhubungan UMNO Negeri. Kalau tidak dibagi, bagaimana mungkin ada reaksi yang balasannya berbeza kalau selepas PRU, kalau nak kerjasama itu.
seolah-olah yalah kena langgar, lepas tu nak berbaik semula. Adakah macam mana tu di antara dua parti? Saya sebenarnya tak mengisah apa nak jadi dengan PBN ni. Dengan PAS je lah, dengan PAS. PAS ni kita kata asas dia perpaduan Melayu dan Islam. Itu kena. Tapi dengan PBN tak kisah. Tapi image tu bila sama-sama seteru di PRU 15 untuk bekerjasama kembali tu agak Saya tak ada masalah. tak ada masalah tak? Dia politik ni is the art of the possible. Apa-apa boleh berlaku. Macam berpecah, dia lari daripada PH. Macam-macam dia kata kita dulu, tapi sekarang dia minta tolong kita untuk bekerja. So it's politics. Dia tak ada apa ni. Is that possible selepas cerai talak 3 dengan bersatu, talak 2 satu mungkinlah dalam PRU, parti-parti lain ni yang bukan bersatu untuk bekerjasama kan? Apa-apa dia berlaku. Sebab apa macam ni kita hadapi pilihan raya dulu. Okay. Apabila kita hadapi pilihan raya, ada kemungkinan UMNO dia boleh menang kursi yang memuaskan, tapi tidak mencukupi untuk mengending kan. Biasa to form the government. So kita tak boleh kata tak mau. Tak boleh. Apa pun selepas pilihan raya lah. Selepas pilihan raya. Selepas pilihan raya, kita kena form government, kita kena fikir untuk rakyat kan. Bila rakyat dah buat keputusan, tapi government tak boleh form by one single party, then we have to sit down. Bila kita sit down, kita bincang dan kita unding, keutamaan dia, pertimbangan yang utama sekali ialah kepentingan rakyat. Kalau kita drag on, rakyat yang susah. So mana-mana parti yang tidak boleh bersetuju selepas pilihan raya untuk bergabung menjadi sebuah kerajaan, dia akan mengkhianati rakyat. Itu saja. But if we care for the rakyat, then we have to sit down, we have to agree, we have to form government. That's it. Tapi as what you said, 189 tempat ada 147, 143, ada 129 you cakap Twitter tadi. Akak Umbi sendiri yang menolak untuk bekerjasama dengan Bersatu. Yeah. Tetapi after PRU 15, how the Akak Umbi untuk nak berbaik semula kepada Bersatu? Kalau pada ketika itu, kalau calon Perdana Menterinya itu ialah daripada UMNO, takkan Kerasuk tak mau sokong kerjasama dengan Bersatu untuk pecah pun. Sebab dia punya calon PM tu kita. Okay, Datuk Seri, pemandangan Datuk Seri seorang peguam dan senior minister satu ketika dahulu, sekiranya selepas ini ahli-ahli Parlimen BN satu persatu keluar daripada kerajaan, meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Kita tahu kalau 2 orang sudah keluar, maka Muhyiddin sudah kehilangan majoriti. Sekiranya lebih daripada 2 orang keluar meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional, tetapi Tan Sri Muhyiddin enggan untuk menghadap ke bawah duli tuanku untuk memaklumkan bahawa beliau telah kehilangan majoriti, apa mungkin boleh berlaku? Kita kena tunggu yang cara yang kita nampak lah. Tunggu bulan Mac, okay, bersidang, bawa usul tak percaya ataupun usul percaya, dia kena bawa lah pasal dia dah hilang. Okey, tapi kalau kita tengok, dia dah tukar speaker, dia dah letak orang dia sebagai speaker, dan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali pun dah berusaha untuk submit usul untuk mengadakan undi tidak percaya ke atas Tan Sri Muhyiddin. Jadi apa jaminan bulan 3 ni kita akan ada peluang untuk bawa usul ni? Sedangkan kalau speaker tidak tak ada ruang tu, saya nampak satu ruang lagi. Okey. Iaitu tak payah tunggu bulan Mac pun. Mana kalau dah sah, iaitu kalau ada 4, 5 dah withdraw. Jadi the next person yang mungkin dia fikirkan dia ada support, dia kena pergi kutip lah SD ni. PSD. Kutip SD, dia dapat 120 ke 115 ke 16. Dia petition menghadap bangku.
boleh tak kalau misalnya ke bawah duli tuanku yang di Tuan Agong, bila dia dah dapat tengok secara live 2 orang, 3 orang keluar daripada kerajaan, dia sendiri panggil Tan Sri Muhyiddin untuk mendapatkan pembuktian sama ada dia masih ada majoriti di Parlimen. Hak agung. Agong. Dia boleh panggil. Sebab kalau dia dah nampak, sekarang ni macam-macam. Kalau zaman dulu tak ada apa ni social media ni, mungkin tuanku tak dapat maklumat cepat. Ya. Tapi sekarang dengan ada social media, maklumat akan sampai kepada tuanku cepat. Ya. Tapi berhak untuk panggil. Sebab kerajaan ni melibatkan Tuanku Agong, Parlimen, jadi itu ada hak. Maknanya kalau sekiranya tuanku panggil, Tan Sri Muhyiddin tidak berjaya untuk menunjukkan dia ada 111 minimum, dan orang lain pun tidak berjaya untuk menunjukkan dia ada minimum 111, maka tuanku ada hak untuk membubarkan Parlimen dan melantik Perdana Menteri interim sehingga COVID selesai. Tak payah bubar Parlimen. Tak payah bubar. Dan Presiden pun ada. Baru-baru ni kan Anwar kata dia ada majoriti. So tuanku berkenan untuk dia menghadap. Ya. Tapi malangnya tak ada. Cuma dia tak bagi bukti lah. Tak bagi bukti. So Presiden dah ada, boleh. Tak ada masalah. Ada tak kemungkinan disebabkan rekod Anwar yang lepas ni menyebabkan tuanku tak layan dia punya permintaan untuk menghadap? Sebab dulu dia pernah dipanggil, diberi peluang untuk membuktikan bahawa dia ada 121 tak silap saya. Tapi dia pergi, dia tak boleh nak membuktikan. Jangan lepas ni dia kena bukti lah, sebab Agong pun akan dimaklumkan di social media 5-6 dah tarik. Dia, Agong tahu sekarang ni kalau betul Anwar kata dia sebab ada. tarik tu tak semestinya menyokong Anwar. Ya, Tarik tu mungkin nak menyegerakan. ada individu lain. Kita harap orang lain lah. Betul pulang. Yang penting bukan Muhyiddin. Sebab bagaimana mungkin sebab ramai orang risau, takut kalau katalah kerajaan ni hilang majoriti, tiba-tiba baginda tuanku melantik Muhyiddin balik Tak boleh. menjadi Perdana Menteri interim. Tak boleh. Tak boleh kan? Sebab dia sudah kehilangan mandat. Ya, dia dah hilang. Dia tak boleh. Orang lain. Tapi Datuk Sri boleh bekerja di bawah bersama-sama dengan Anwar Ibrahim. Boleh bekerja bersama-sama dengan Datuk Saya Sri boleh Anwar kerja dengan siapa pun, tak ada masalah. Saya tak busung orang busung saya. Siapa PM tu? Tak tahulah, saya tak kisah siapa pun boleh. Mai Sabri boleh, semua boleh lah. Tapi pemilihan itu mengikut hierarki macam biasalah. Ya. UMNO lah. UMNO. UMNO punya Kita harap daripada parti kita lah. Harap daripada parti kita lah. Jadi kalau nak daripada parti kita, nak dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen parti kita yang tidak boleh menidakkan calon itu, ikut hierarki ya. Apa lagi nak menyelesaikan siapa yang layak? Kalau tidak, mesti hierarki. So kalau misalnya ikut hierarki ni, katalah UMNO menjadi Perdana Menteri, agak-agak Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin ni sanggup tak demi perpaduan Melayu dia jadi timbalan dia? Kita tanya dia. Sebab dia orang suruh UMNO ni berlapang dada. Utamakan utamakan perpaduan ummah kan. Tapi hakikat dan realitinya, Malaysia ni satu-satu negara dalam dunia parti minoriti diangkat menjadi pemerintah. Dan kesilapan ni bukan UMNO je buat. Kesilapan ni Pakatan Harapan juga buat. PKR angkat Mahathir kan. Musuh. UMNO angkat Muhyiddin, sama je. Saya hari itu sokong kerana saya nak peruntukkan untuk kawasan parlimen saya je. Dan fahamannya ialah iaitu kita menyokong dia sehingga PRU je. Sebab tu saya sokong. Dapat 3 juta. Bukan untuk saya, untuk kawasan kan. Ya. Dapat 3 million.
Cuma sekarang ni dia nak lanjutkan hayat tu Ya. dengan menubuhkan Perikatan Nasional, dengan mengangkat dia sebagai pengurusi. Dan lepas ni kalau UMNO menang, majoriti UMNO tu lebih banyak daripada dia, dia tetap jadi Perdana Menteri. Ini masalah dia. Tapi UMNO Musa suka sangat tu. Ada soalan lagi? Ada lagi soalan. Minum. Di toilet ya. Mana Tek Gina? Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.